Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah masuk 17 Ramadan. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan sedikit kisah dan pengiktibaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada 17 Ramadan, di mana banyak peristiwa agung dalam sejarah Islam telah berlaku. Antaranya adalah kisah peperangan Badar Al-Kubra, kemudian kisah penurunan Al-Quran, iaitu nuzul Al-Quran, di mana Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad berantaranya malaikat Jibril di Gua Hira, iaitulah surah Al-Alaq, surah yang pertama. Ini adalah peristiwa agung yang mana mukjizat ilmi telah diturunkan kepada Khatimun Nabi, penutup Nabi. InsyaAllah saya akan mengkongsikan kisah yang boleh sama-sama kita ambil pengajaran. Dikatakan bahawa ada di sebuah kampung seorang lelaki yang melakukan dosa. Banyak sangat dosa yang telah dilakukan olehnya, dan dia telah insaf dan ingin mencari orang untuk mengajarnya membaca Al-Quran, sebab dia ni tak tahu membaca Al-Quran. Maka dicari-cari, jumpalah seorang imam. Maka dikatakan kepada imam, "Wahai imam, aku ingin mempelajari Al-Quran, aku tidak pandai membaca Al-Quran." Maka dijawab oleh imam tersebut, "Kau telah melakukan banyak dosa, semua orang kampung kenal kau. Kau melakukan banyak dosa besar dan dosa kecil. Aku tidak dapat menerima kau sebagai anak murid. Kau kena balik bertaubat dahulu, maka baru datang pada aku akan ajar." Dan dia rasa sedih dan berlalu mencari juga orang lain untuk mengajarnya membaca Al-Quran. Dan dia jumpalah seorang guru, ustaz yang mengajar Al-Quran di kampung tersebut. Maka dikatakan, "Wahai ustaz, aku ingin mempelajari Al-Quran. Sebenarnya aku ni buta huruf, aku tidak tahu membaca Al-Quran. Maka ajarilah aku Al-Quran." Maka dikatakan, dijawab benda yang sama, iaitulah engkau terkenal di kampung ini dengan melakukan dosa, banyak perbuatan jenayah yang telah kau lakukan. Maka kau balik, pulanglah bertaubat. Maka setelah kau bertaubat, datanglah jumpa aku untuk belajar Al-Quran. Kemudian dia pun rasa begitu sedih dan pulang ke rumahnya. Berlalulah hari demi hari, maka dia telah jatuh sakit dan juga meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, isterinya rasa resah, lalu mengadu kepada ketua kampung. "Wahai ketua kampung, suamiku telah meninggal dunia. Aku tahu dia telah melakukan dosa banyak dan menyusahkan orang kampung, tapi tolonglah aku untuk menguruskan jenazahnya, kebumikan jenazahnya. Aku tahu orang membencinya." Maka dijawab oleh ketua kampung, "Aku tidak dapat menolong sebab ramai orang kampung membencinya. Kalau aku tolong pun, maka orang kampung tidak akan melayan." So, dia pun berasa sangat sedih dan berjumpa ustaz, guru agama. "Wahai ustaz, suamiku telah meninggal dunia, maka tolonglah aku untuk menguruskan jenazahnya." Maka dijawab benda yang sama, "Aku tidak dapat menolong kerana dia melakukan banyak jenayah dan dosa besar di kampung ini." Maka dia pun berasa sangat pilu dan sedih. Lalu dia pun pulang ke rumahnya sambil dalam keadaan menangis, dan dia pun menguruskan sendiri dengan tangannya jenazah suaminya. Dia memandikan, kemudian dia mengkafankan, kemudian dia tarik pergi ke perkuburan, digali kuburnya dan ditanam sendiri dalam keadaan yang sedih dan pilu serta hibur. Maka dia pun pulanglah ke rumahnya. Kemudian seterusnya pada malam tersebut dia terjadi satu peristiwa yang pelik, yang takjub. Orang kampung ingin pergi ke masjid, mesti melalui perkuburan di kampung itu. Maka setelah melalui perkuburan, jemaah yang ingin pergi melakukan solat fardu berjemaah di masjid tersebut melihat satu cahaya yang terang benderang dan juga mengeluarkan bauan yang sangat harum.
apabila diamati, rupanya datang daripada kubur yang baru ditanam jenazahnya. Kubur itu adalah kubur seorang pendosa tadi, pendosa. Maka peliklah Jumaat ini, lalu ramai-ramai pergi ke rumah ketua kampung, menceritakan kepada ketua kampung. Ketua kampung tidak percaya, lalu dilihatnya dengan mata sendiri. Maka benarlah peristiwa yang berlaku, itulah kuburnya bercahaya dan mengeluarkan bau yang sangat harum. Kemudian ramai-ramai jemaah serta ketua kampung serta imam pergi ke rumah isterinya, bertanya apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya, sedangkan semua orang kampung kenal dia dengan melakukan dosa dan juga jenayah. Semua orang kampung benci, tapi kenapa kuburnya tiba-tiba bercahaya dan berharum? Lalu isterinya pelik juga, takjub juga dan pelik. Kata, sepanjang aku kenal dia memang melakukan dosa. Kemudian berlalulah malam tersebut, orang kampung balik ke rumah, isterinya tidur, lalu bermimpi datang suaminya dalam mimpinya. Wahai isteri yang kusayangi, sesungguhnya abang telah berada dalam kubur dalam keadaan yang baik, satu taman daripada taman-taman syurga. Lalu isterinya rasa pelik, bertanya, apa yang abang telah lakukan, sedangkan abang telah melakukan banyak dosa dan juga jenayah? Maka dijawab, sebenarnya ada satu peristiwa yang telah abang lakukan, iaitu abang rasa insaf dengan insaf yang sangat dengan insaf yang seinsaf-insafnya. Kemudian abang ingin belajar Al-Quran, cari guru untuk mengajar abang Al-Quran, tapi tak ada seorang pun yang sudi mengajar Al-Quran. Maka apa yang abang lakukan adalah abang buka Al-Quran, abang peluk, cium dan berkata kepada Al-Quran, wahai Al-Quran, aku telah makan banyak dosa, tapi tak ada seorang pun yang sudi menjadi guru kepadaku. Ini sahaja yang dapat aku lakukan. Aku berlalulah setiap malam membuka Al-Quran dan peluk cium. Malam berikutnya begitulah sehinggalah abang sakit dan meninggal dunia. Maka isterinya bangun keesokan paginya menceritakan kepada ketua kampung dan penduduk kampung tersebut. Maka gempalah peristiwa yang berlaku. Jadi pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini sangat besar. Antaranya, kita dituntut supaya belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Sesiapa yang tidak pandai boleh berusaha membaca Al-Quran dengan mempelajarinya. Siapa yang teragak-agak sukar untuk membaca Al-Quran, maka dia berusaha juga memperbetulkan bacaannya. Allah janjikan 2 pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran, yang mana setiap huruf tu diganjari dengan 10 pahala, kan banyak. Kemudian pahala yang kedua adalah usaha, berikhtiar dengan sedaya upaya supaya membetulkan bacaan Al-Quran, maka dapat 2 pahala. Jadi tiada alasan untuk kita mengatakan tidak. Dalam kehidupan seharian kita perlulah kita mempelajari dan membaca Al-Quran dengan istiqamah dan baik, terutamanya pada musim Ramadan ini. Maka kita dapat keluar daripada madrasah Ramadan ini dengan mengkhatamkan sekurang-kurangnya 3 juz Al-Quran. Jadi itu sahaja daripada perkongsian saya. Semoga sama-sama dapat ambil pelajaran dan mengiktibarat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.